kali saja, di satu peringkat saja. Pemborong tak ada, peruncit tak ada mengenakan cukai jualan. Sebab sistem cukai jualan hanya di peringkat penghilangan. Okey, tuan-tuan, di peringkat penghilangan. Jadi ini kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada orang mengatakan selama ni kita tak bayar cukai pun. Tapi tanggapan itu salah sebenarnya. Okey, apabila pemborong membayar cukai di peringkat penghilang, dia akan lanjutkan kos dia tu kepada peruncit dan seterusnya, pengguna juga yang akhirnya membayar. Okey, konsep cukai perkhidmatan memang kita membayar di peringkat pengguna, kita ketahui apa yang kita bayar untuk perkhidmatan yang kita perolehi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kali lagi saya ingin memperjelaskan bahawa memang kita adalah pembayar cukai, ya. Kita adalah pembayar cukai, walaupun berbentuk cukai jualan ataupun cukai perkhidmatan. Okey tuan-tuan, ya. Jadi pada bajet 2014 baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan sistem cukai kepenggunaan yang ada sekarang, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan, akan digantikan dengan satu sistem cukai yang kita namakan GST. Okey, GST akan menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Kenapa kita nak ganti? Kenapa kerajaan nak ganti cukai jualan dan cukai perkhidmatan ini dengan GST? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu reformasi cukai, ya? Reformasi cukai kerajaan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem percukaian. Okey, kerana terdapat banyak masalah dalam sistem percukaian yang ada sekarang ni, sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okey, saya nak terangkan masalah ni memang banyak, tapi tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak tahu. Tapi kami yang terlibat dengan Jabatan Dagang Islam ni, kita tahu di mana yang berlakunya keterisan untuk memungut cukai. Okey, contohnya restoran. Patutnya restoran ni 3 juta ke atas perlu dilesenkan di bawah cukai perkhidmatan. Ada restoran dia sengaja pecahkan bisnes dia menjadi 2-3 buah. Okey, kalau kita combine semua tu mungkin 3 juta. Tapi bila dia pecahkan, satu di sini, satu di sini, satu sini, masing-masing 1 juta, jadi dia tak perlu dilesenkan. Dia mengelak dengan cara itu. Begitu juga dengan cukai jualan. Sepatutnya jualan tahunan melebihi 100,000 perlu didaftarkan di bawah lesen cukai jualan. Tetapi peniaga berkenaan sengaja memisahkan produk dia. Okey, syarikat A dia buat produk ni, syarikat B buat produk ni, walhal milik yang sama. Jadi banyak masalah-masalah tentang sistem cukai yang sedia ada. Begitu juga dengan cukai 2 kali. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah menginap di hotel, okey, kita buka peti ais hotel tu ada mineral water, ada minuman ringan, ada biskut, ada coklat. Semua ni telah dikenakan cukai jualan sebelum ni. Tapi bila kita makan di hotel, kena bayar sekali lagi cukai perkhidmatan pula. Maknanya cukai perkhidmatan dikenakan ke atas barang yang bercukai. Berlakunya percukaian 2 kali. Itu jadi antara masalah. Begitu juga dengan produk yang kita ekspor. Produk yang kita ekspor ni, pengilang-pengilang ni terpaksa membeli bahan mentah dan sebagainya. Dan ada elemen-elemen, komponen-komponen tu tidak ada pengecualian cukai. Maksudnya cukai jualan terkandung dalam komponen-komponen tu. Jadi seolah-olah apabila kita mengekspor barangan kita is not actually tax free. Okey, pembeli di luar negara dia mengatakan kenapa saya perlu bayar cukai yang kena kat Malaysia, kerana cukai kepenggunaan hanya untuk rakyat Malaysia. Tetapi apabila komponen barangan itu bercukai, seolah-olah mereka juga membayar
cukai ke penggunaan di Malaysia. Okey? Okey, harga pindahan, transfer pricing. Ini kalau siapa yang terlibat dengan bisnes, dia tahu macam mana nak mengelak daripada membayar cukai lebih tinggi. Dia transfer the pricing kepada orang lain. Okey, ini berlaku dalam sistem cukai jualan sekarang ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan banyak sangat masalah dalam sistem percukaian yang ada ni, kerajaan memutuskan untuk menggantikan sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okey, dengan satu sistem cukai yang telah diamalkan di hampir 160 negara. Okey, dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, pada ketika ini kita terlampau bergantung kepada cukai pendapatan, income tax dan juga produk petroleum. Kita tahu produk petroleum, alhamdulillah bumi Malaysia diberi Allah dengan petroleum produk. Tetapi petroleum produk ni, petroleum ni akan habis satu hari nanti. Okey, jadi kita tak perlu tunggu sampai habis petrol kita untuk mendapatkan hasil yang baru. Okey, dan cukai pendapatan, cukai pendapatan di negara Malaysia ni antara yang tertinggi. Sebab tu banyak negara enggan melabur di Malaysia. Jadi kitanya foreign direct investment semakin berkurangan sebab cukai korporat kita tinggi. Okey, jadi direct investment daripada foreigner semakin kurang. Mereka lebih suka pergi kepada negara-negara lain. Dan satu lagi isu dia, sebab kita tak ada VAT ataupun GST. Sebab negara lain telah mengamalkan GST. Kerana sistem GST ni adalah satu sistem yang membolehkan hasil-hasil di dalam hasil produk-produk yang dijual dikenakan cukai untuk di peringkat tempatan sahaja, localizednya tax. Jadi barangan ekspor adalah hampir 99.9% tax free. Jadi itu satu insentif kepada pelabur dari luar negara. Okey, mengapa GST? Okey, kerana GST adalah satu sumber hasil yang lebih stabil berbanding dengan cukai pendapatan. Okey, kenapa kita katakan stabil? Sebab semua orang berbelanja. Sama ada suka atau tak suka, semua orang akan consume something, akan menggunakan sesuatu. Nak menggunakan sesuatu perlu dibeli. Bila ada pembelian, kita kenakan cukai di situ dan kita akan mendapat hasil dari segi kepenggunaan. Okey, berbeza dengan cukai income tax. Kalau berlaku kemelesitan ekonomi, bisnes mengalami kerugian, maka income tax semakin berkurangan. Berbeza dengan GST. GST adalah cukai kepenggunaan, di mana transaksi perniagaan itu adalah tertakluk pada cukai. Okey, GST juga adalah satu sistem percukaian yang lebih cekap dan berkesan kerana adanya konsep self-policing. Okey, peniaga yang mengendalikan urusan percukaiannya sendiri. Okey, kita ada konsep ni, self-policing by the business. Dia mengendalikan urusan percukaiannya sendiri. Cuma di pihak jabatan, di pihak agensi, kita akan melakukan audit. Kita akan melakukan audit sama ada untuk mengesan sama ada dia mematuhi sistem ataupun undang-undang yang telah ditetapkan berkenaan GST. Okey, dan satu lagi tuan-tuan dan puan, dengan mengadakan sistem GST, industri ataupun peniaga-peniaga yang sekarang bersembunyi daripada cukai jualan dan cukai perkhidmatan akan muncul. Muncul dalam dikata apa? Kerana GST ni ada satu insentif di mana peniaga-peniaga yang berdaftar di bawah GST layak menuntut kembali
cukai ke atas input. Bila dia dapat balik cukai ke atas input, hasil jualannya tiada lagi embedded ataupun terselindung sebarang cukai. Dia cuma perlu menekan cukai ke atas yang diberi kepada produknya. Okey, seperti mana saya katakan, hampir ataupun melebihi 160 negara telah melaksanakan GST. Di ASEAN, ASEAN punya kawasan, cuma Malaysia, Myanmar dan Brunei saja tidak melaksanakan GST. Okey, itu pun Myanmar pun akan melaksanakan GST kerana mereka telah memanggil konsultan daripada Australia untuk mengkaji sistem percukaian yang mereka ada sekarang ni. Brunei mungkin sebab negaranya kecil dan rakyat dia tak banyak dan dia negara yang kaya. Dan insya-Allah Malaysia akan melaksanakan GST pada 1 April 2015 dan kadar yang kita yang amat berhormat Perdana Menteri tetapkan adalah pada kadar 6%. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini saya tunjukkan sebilangan negara yang telah melaksanakan GST. Okey, kalau kita lihat daripada kuasa membeli kita di peringkat pertengahan. Okey, pertengahan. Jadi Singapura salah satu negara yang mempunyai kuasa pembeli yang tinggi, telah lama melaksanakan GST. Dan kalau kita lihat di sini Thailand, kuasa pembelinya lebih rendah, telah juga melaksanakan GST. Sudan, negara yang boleh dikatakan negara miskin, telah lama melaksanakan GST. Jadi adakah kita perlu tunggu kita menjadi kaya baru kita nak laksanakan GST? Sedangkan negara-negara lain yang boleh kita kategorikan sebagai negara miskin di Afrika di Afrika 44 negara telah melaksanakan GST. Kebanyakannya adalah negara-negara miskin. Okey? Dan mereka telah melaksanakan GST. Kita negara yang sedang menuju ke arah negara yang berpendapatan tinggi masih belum melaksanakan GST. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apakah GST? GST adalah cukai kepenggunaan yang dikenakan ke atas nilai tambah, di mana di setiap peringkat dalam supply chain, rantaian pembekalan dikenakan GST. GST juga dikenali sebagai value added tax di kebanyakan negara. Tapi di Malaysia ni kita nak gunakan GST sebagai branding kita. Branding kita katakan GST, cukai GST. Mudah. Kalau VAT ni mungkin mengelirukan sikit. Jadi kita sebut GST. Kita brandkan sebagai GST. Di mana sistem GST ni peniaga dibenar menuntut kembali GST yang dibayar ke atas input perniagaan. Apa yang dimasukkan nanti saya akan tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita masukkan, dia dapat kembali cukai yang dikenakan ke atas input perniagaan. Dengan cara menolak cukai input daripada cukai yang dipungut ke atas bekalan barang dan perkhidmatan. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.